Ada tak pertukaran kelas? Maksud dia masuk daripada kelas M ke kelas Z ke, H ke R ke, ada tak? Maklumkan sebelum saya ikut senarai nama kelas ni. Guys, ada tak? Adik gua ada. Ada. Ada, cikgu ada. Siapa? Kok is. Ada sayang, ada. Irfan Azman. Kok is tu kakak cikgu. Sabar Azhar. Oh, Kois masuk mana? Kok is masuk kelas Azhar kali. Okey, lagi? Irfan Azman masuk daripada R masuk Zakali. Irfan Azman. Muhammad Irfan bin Azman. Muhammad Irfan bin Azman daripada R masuk Zakali. Lagi? Siapa lagi? Lepas Kois tu Amir Al-Khori. Tu kelas apa? Kois kelas buka R. kelas dia tukar kelas Z. Zack. Kois lagi? Irfan dengan Kois je, lain? Saya cikgu. Sofia Asnah kelas apa? Daripada kelas 4R pergi 4M. Okey, jap. Irfan 4Z. Kois 4Z. Sofia 4R. Sofia bin Azlan kelas 4M. Okey, lagi? Lagi? Tak ada. Lagi? Okey, tak apa. Kalau sebarang nanti pertukaran, boleh maklumkan kepada saya selepas kelas. Sebab saya nak kena tengok lah. Okey, untuk pengetahuan kamu, seperti yang saya janjikan pada minggu lepas, saya akan beritahu siapa yang mengajar kamu mengikut kelas. Okey, kalau untuk kelas 4 Zakali, ialah saya, Cikgu Siti Nurfahim, untuk 4 Zakali. Okey, kalau untuk 4 Mukafak, 4 Haitam dan 4 Batani, ialah Puan Normah binti Othman. Manakala kalau 4 Razi ialah Puan Misna. Jadi dalam tingkatan 3 tahun 2021, seramai 3 orang guru sejarah lah yang akan mengajar by kelas. Satu cikgu ada ambil 3 kelas, 2 lagi cikgu ambil 1 kelas setiap seorang. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Untuk sepanjang PDF PR ni, insya-Allah saya akan cuba ambil alih lah dan mengajar mengikut silibus di dalam buku teks. Okey, kalau tak silap saya, semua orang dah dapat buku teks sejarah tingkatan 4, betul? Betul cikgu. Okey, jadi saya dah tak perlu lagi lah buka slide ataupun PDF untuk buku teks KSSM tingkatan 4. Jadi awak boleh rujuk buku teks awak sendiri di rumah dan saya akan cuma pasangkan screen PowerPoint ataupun latihan-latihan yang berkaitan lah. Okey, setakat ni ada masalah? Tak ada. Jadi cikgu. 51, saya janjikan 8.55 kita buka kelas. Okey, jadi saya akan tunggu lagi 4 minit untuk admit kawan-kawan kamu yang masuk. Untuk link pertama ni dah mencapai 99 orang. Jadi orang terakhir dah cukup. Jadi saya akan buka link kedua. Okey, sebenarnya dia ada masalah dari segi komunikasi lah untuk link kedua ni. Sebab dia tak nampak apa yang saya paparkan. Okey, tapi tak mengapa, nanti saya akan beri slide. Kalau lebih daripada 100 orang, saya akan beri slide, masukkan di dalam Telegram group dan saya akan record Google Meet ini dan nanti kamu boleh tengok di YouTube channel saya lah. Sebab saya ada tengok dan saya cuba ada cari aplikasi lain yang boleh memuatkan ramai orang. Macam yang kamu buat di bawah UBK menggunakan StreamYard yang YouTube Live. Saya tak kurang nak buat guna aplikasi tu sebab pada pandangan saya tak ada komunikasi dua hala macam ni. Macam saya suka present slide, saya suka tanya soalan, saya nak direct terus jawapan daripada lisan kamu. Jadi kalau saya guna aplikasi tu, kamu hanya boleh komen. Jadi akan ada bertambah kerja saya lah untuk
kawal live dan juga cek komen. Jadi saya harap kepada yang tertinggal nanti boleh tengok di YouTube channel saya. Boleh lihatlah saya akan upload dalam masa sehari ke 2 hari selepas kita punya kelas, sesiapa yang tertinggal lah. Saya tak nak nanti ada yang cakap tak dapat masuk lah, tak dapat tengok. Sebab saya akan pilih yang 100 orang awal dia boleh admit link pertama. 100 orang yang seterusnya masuk link kedua. Okay, ada soalan? Tak ada aku. Tak ada Okay, cikgu. kita 100 orang, kita tunggu lagi 2 Tak ada minit. cikgu, tak ada cikgu. Tiada. Kalau Saya tiada. kalau ikutkanlah berdasarkan pemerhatian saya ajar kelas tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 ni agak kurang sikit kehadirannya berbanding tingkatan 5. Tingkatan 5 full attendance. Saya harap tingkatan 4 ni cubalah capai full attendance ya. Sebab penting juga untuk kehadiran dan saya akan update kehadiran ni kepada pihak pentadbiran. Andai kata nanti ada masalah ke apa, awak jawab sendiri dengan pihak pentadbiran. Okay, saya bagi link siap-siap lah untuk link kedua. Okay, saya rasa semua dah bersedia untuk memulakan kelas. Okay, kita boleh mulakan kelas, boleh? Boleh sudah. Okay, kita baca bersama-sama doa semacam biasa, doa bermulanya kelas. Diketuai oleh Ashraf Hakim. Kamu seorang je buka mic, yang lain semua aminkan. Ashraf Hakim, lead doa. Ashraf Hakim, dengar ke tidak? Saya ke cikgu? Lead doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min nazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi asil ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Okay, terima kasih kepada Ashraf Hakim kerana kesediaan awak membaca doa. Okey, untuk link yang kedua saya ulang. Andai kata awak tertinggal apa yang saya paparkan atau apa yang saya sampaikan, saya akan masukkan atau upload record yang saya record ini untuk tujuan kamu lihat selepas habis kelas. Maksud dia andai kata kamu tak dapat ikuti link pertama, jangan risau, saya dah record dah Google Meet ni dan saya akan upload di YouTube channel saya. Nanti saya akan bagi link dan kamu boleh tengoklah di situ. Sebab link kedua ni pun agak ramai dah 5-6 orang. Okay. Saya akan upload PowerPoint saya. Boleh jadi banyak kerja sikit lah. Okey, link kedua, kalau lepas ni ada kelambatan sikit dalam saya memasukkan link pula. Saya memasukkan awak di dalam grup ni, link ni. Maaf sebab saya tengah present di link pertama.
Kamu boleh tengok. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri negara bangsa. Okey, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, keunggulan pentadbiran dan juga latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, serta kita akan belajar beberapa ciri-ciri pemerintah dan rakyat. Okey, link pertama ni boleh masuk lagi seorang. Okey, baiklah. So, apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Apa yang awak faham tentang negara bangsa? Adam Faris, apa yang awak faham tentang negara bangsa? Cikgu, Sebut apa yang awak faham tentang negara bangsa? negara bangsa ni negara yang mempunyai pemerintah dan juga rakyat. Okey, negara yang mempunyai pemerintah dan rakyat. Selain itu, Dania Arisha. Negara bangsa ni Ya. dia berbeza daripada negara barat. Dia Sebab apa? pasti Oh, awak just cakap negara bangsa berbeza. Okey, negara bangsa ni adalah salah satu negara yang dia mempunyai ciri-ciri. Biasanya dia ada pemerintah dan rakyat diikuti oleh wilayah pengaruh dan juga undang-undang. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang negara bangsa dan apa latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, iaitu pada kedudukan Tanah Melayu seperti Kerajaan Punan, Campak, Angkor, Tanah Melayu, Melaka, Johor Riau. Bagaimana ciri-ciri negara bangsa mereka sebelum masuknya British. Okey, selepas masuknya British, negara bangsa ini agak berubah dari segi rakyat dan pemerintahan serta undang-undang dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar 4 topik kecil. Yang pertama ialah ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kamu tengok sebelum kedatangan Barat, dia ada 4 ciri. Tapi selepas semasa Kesultanan Melayu Melaka KMMM, dia ada 6 ciri-ciri dan keunggulan pentadbiran dan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, bab ketiga, subtopik yang ketiga. Dan akhir sekali ialah tugas-tugas kita panggil dalam bab 4 ni adalah tugas-tugas atau peranan-peranan pemerintah dan juga rakyat. Pemerintah ni terdiri daripada raja dan juga pembesar lah, manakala rakyat ialah rakyat, golongan hamba dan sebagainya. Okey, jadi kita akan belajar 4 subtopik kecil ni. InsyaAllah dalam masa sejam saya cuba berikan maklumat dan ringkaskan. Kemudian sepanjang saya menayangkan slide, saya akan berikan beberapa soalan-soalan kebat dan soalan-soalan untuk menguji tahap pemahaman anda. Okey, boleh? boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Untuk link kedua, saya nak tanya ada tak dengar suara saya? Link kedua, contohnya Aisyah Sabila, Arik, Hamzah Yusof, Dina, Danish Aiman. Dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Saya akan tayangkan slide di link pertama. Jadi link kedua awak boleh lihat tayangan slide saya yang saya berikan di dalam Telegram group. Okey? Okey, nampak tak KSM sejarah tingkatan 4? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Betul nampak slide ni, jap. Ada yang masih lagi lah masuk. Cikgu. Nampak. Ya Allah. Nampak cikgu. Nampak. Sekejap, ada masih lagi masuk. Sekejap. Okey. Okey, nampak slide saya ni? Aduh, biar je. Tak nak masuk pukul 9. Okey, nampak slide saya ni?
Nampak. Belum. Tengah lagi. Warna apa? Masih lagi dekat file cikgu. Masih kat file. Dekat file. Cikgu tak tekan ni. Ya. Saya kena... Okey. Saya rasa dah nampak betul? Nampak? Nampak ibu nampak. Tingkatan 4. Okey, kamu akan belajar berkaitan dengan warisan negara bangsa. Bila sebut warisan negara bangsa, warisan adalah salah satu khazanah yang ditinggalkan pada zaman dahulu kala yang menjadikan salah satu negara bangsa itu gilang gemilang. Okey, di dalam bab 1 ini kamu tak akan belajar sangat tentang barat. Kamu akan belajar dalam bab 2, 3 dan seterusnya. Bab 1 ini kamu akan belajar ciri-ciri warisan negara bangsa yang terkandung sebelum kedatangan barat dan semasa KMM, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah. Nampak slide saya warisan negara bangsa, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Nampak? Nampak ibu nampak. Okey. Dalam latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat ada 4 ciri-ciri dia, iaitu raja, rakyat, undang-undang dan wilayah pengaruh. Tetapi semasa ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka tambah lagi 2. Cikgu, slide tak gerak. Dia je. Slide dia memang yang ni. Yang gambar bangunan tu kan? Si warisan Dekat masih yang first. Pertama tu. Yang first yang KSSM sejarah. Hello ke ni? Nampak ni? Nampak apa cikgu? Tak cikgu. Nampak biru Nampak slide pertama cikgu. Masih yang first. Enggak nampak Jok. Aduh. Ramai sangat pula masalah bebanan pula. Arafi. Bebanan kat ni, data ni. Tak nampak? Bab 3. Tak ada. Nampak cikgu. Aduh. Dah cikgu. Dah. Bawa nampak tu. Betul? Awak tak nampak muka saya kan? Nampak slide je kan? Nampak slide. Muka cikgu ada, slide pun ada. Oh, okey. Baik. Yang penting slide. Okey, nampak kan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Nampak ibu nampak. Tambahan Ini nampak. kebesaran dan juga kedaulatan. Manakala keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, kita akan lihat bagaimana sistem pentadbiran yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan apakah undang-undang yang terkenal pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya dalam tingkatan 2, silibus tingkatan 2 awak dah belajar dah undang-undang dan sistem pentadbiran yang diperkenalkan dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Cuma pada bab tingkatan 4 ni diperincikan apakah pasal ataupun perkara yang terkandung dalam undang-undang Laut Melaka dan hukum kanon Melaka. Dan akhir sekali kita pergi kepada peranan pemerintah dan rakyat. Macam saya cakap, sultan dan pembesar di bawah pemerintah, manakala rakyat di bawah rakyat, termasuklah hamba abdi dan sebagainya. Okey. Saya go through slide nombor 4. Nampak? Masih dekat warisan. Masih dekat warisan negara bangsa cikgu. Ya. Nampak cikgu, nampak. Nampak ibu nampak. Nampak cikgu. Sudah. Latar belakang nampak? Aduh, salah. Nampak? Nampak cikgu. Slide nombor 5. Nampak ibu nampak. Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Slide nombor 5. Nampak ibu. Ni nombor 4 Sekarang 4 ibu. Belum masuk nombor 5 lagi. Dia ambil masa. Okey, kamu buka buku teks muka surat 4 dan 5.
Okey, di situ kamu akan nampak beberapa kerajaan alam Melayu, betul? Di peta tu. Antaranya kerajaan Punan, Champa, Kedah Tua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Di slide saya dah nampak dah? Belum. Belum. Nampak. Sudah. Saya dah tahu dah cara dia macam mana. Okey. Okey, kalau kamu tengok kerajaan alam Melayu ni bermula daripada abad pertama sehingga abad ke-16. So abad pertama ini adalah kerajaan Punan, abad kedua kerajaan Champa, abad ke-7 kerajaan Sriwijaya, abad ke-15 Kesultanan Melayu Melaka dan abad ke-16 Kesultanan Johor Riau. Macam saya dah sebut berulang kali di menengah rendah, bila abad dia akan kurang 1 tahun daripada tahun. So kalau ni abad ke-15 sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka datang pada tahun 1400. Okey? Baiklah, kerajaan Punan ni adalah salah satu kerajaan yang terletak di mana? Kedudukan lokasinya. Kamu belajar bab alam Melayu tingkatan 2. Dah tak ingat. Okey, kerajaan Punan ialah terletak di lembah Sungai Mekong. Dia sama dengan kerajaan Angkor. Manakala kerajaan Champa ni terletak di selatan dan tengah Vietnam. Manakala kerajaan Sriwijaya ni terletak di lembah Sungai Musi, Sumatera. Kesultanan Melayu Melaka terletak di Sungai Melaka dan Kesultanan Johor Riau terletak di Johor Riau, iaitu sempadan tanah Melayu, Johor dan juga Riau, Indonesia. Okey, nampak? Dan setiap kerajaan ni dia ada pusat pentadbiran dia. Macam Punan, Biadapura, kalau Champa, Indrapura, kalau Sriwijaya, Palembang, Kesultanan Melayu Melaka, Melaka dan Johor Riau di Johor Riau lah. Okey. Okey, nampak slide nombor 6. Nampak je. Nampak. Okey, dalam ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, kita ada 4 ciri-ciri negara bangsanya saja. 4. Bila ada rakyat, mesti ada raja. Okey, cara nak memperkukuhkan kedudukan negara mesti ada wilayah pengaruh dan cara nak mengamankan dan menstabilkan negara mesti ada undang-undang. Okey, baiklah raja. Kalau kamu tengok sini raja merupakan tonggak utama kerajaan dan pembesar kukuhkan kedudukan raja dengan cara raja ditaati dan dianggap suci. Sebagai contoh, Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siva. Macam awak belajar sebelum-sebelum ni, dewa itu salah satu angkutan agama Hindu Buddha yang menganggap macam jelmaan Tuhan dan sebagainya, dianggap paling besar dan rakyat perlu taat setia kepada raja tersebut. Itu adalah kedudukan raja. Bagaimana kedudukan rakyat? Rakyat ialah penduduk di dalam sesebuah wilayah. Rakyat mesti setia kepada raja dan tidak boleh menderhaka. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kalau rakyat itu tidak taat setia kepada raja, rakyat itu akan ditimpa Bala. tulah atau malapetaka, bala lah dalam erti kata yang lain. So kalau kamu tengok, apakah contoh yang menunjukkan rakyat itu memberikan taat setia kepada raja? Ialah contohnya rakyat Sriwijaya setia dengan menjalani upacara meminum sumpah. Kamu boleh lihat di buku teks muka surat 5, telaga batu yang dimaksudkan ni dia ada corong dia, dan gambar yang saya tunjukkan, dia akan lalukan air di corong telaga batu dan air itu masuk di dalam telaga batu dan keluar dan rakyat minum air tersebut. Bila rakyat minum, dia menganggap rakyat telah memberikan taat setia kepada raja. Ini adalah salah satu inskripsi telaga batu lah yang ditunjuk dalam kerajaan Sriwijaya. Manakala wilayah pengaruh, kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Kenapa kena ada sempadan atau wilayah pengaruh ini? Adalah untuk memudahkan urusan pentadbiran. Wilayah pengaruh ini adalah salah satu wilayah yang dapat diterima oleh kerajaan tersebut. Contohnya pada zaman dahulu
Pengaruh Funan ni sangat besar meliputi Sungai Mekong sehingga ke segenting Kara. Kamu boleh lihat buku teks di tingkatan 2 ataupun buku teks di tingkatan 4 iaitu sepanjang laluan Sungai Mekong dan segenting Kara itu merupakan wilayah pengaruh kerajaan Funan. Manakala undang-undang yang saya cakap untuk menstabilkan atau memakmurkan sesebuah negara mesti ada undang-undang. Tujuan dia menjamin kesejahteraan dan undang-undang ini terpakai di seluruh wilayah pengaruh kerajaan tersebut. Andai kata macam Funan tadi, wilayah pengaruh di Sungai Mekong, Teluk Chambra, Myanmar dan segenting Kera, semua guna undang-undang yang sama. Adalah untuk panduan pentadbiran dan contoh kerajaan yang mengamalkan undang-undang ialah kerajaan Majapahit. Antara undang-undang dia ialah Kutara Manawa. Okey, setakat ni ada soalan tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Tadi cikgu. Ada cikgu. Boleh go. Okey, saya nak tanya soalan kebat. Okey, boleh terima, boleh tengok kat page saya nombor 7. Nampak tak? Boleh. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara penting untuk mewujudkan negara yang aman dan masyarakat yang harmoni. Bincangkan. Saya nak satu jawapan saja. Berikan dalam ni ada tak? Wah, ada pula. Hakimi Zafran, ada tak dalam ni? Hakimi Zafran. Ada Hifzan? Afzan? Ya. Okey, Afzan, berikan jawapan untuk soalan kebat ni. Kau tak loading sikit. Loading? Sekejap. Alamak. Ni, kesetiaan kepada raja dan negara penting untuk mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Bincangkan. Tak apa, cuba. Afzan? Ya. Kesetiaan kepada raja dan negara penting untuk mewujudkan negara yang aman dan masyarakat yang harmoni. Ya. Sebuah negara perlulah mempunyai dua aspek, iaitu pemerintah dan yang diperintah. Jadi untuk susun ayat susah sikit ni. Soalan dia mudah je. Kenapa kepentingan kesetiaan kepada raja? Okey, saya bagi contoh. Contohnya, bila ada kesetiaan kepada raja dan negara ini, secara tidak langsung, kita sebagai rakyat Malaysia boleh memupuk budaya hormat menghormati antara satu sama lain. Sebagai contoh, memupuk budaya hormat dan patuh kepada raja. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan jenayah yang melibatkan menghina raja. Kalau kita tengok di dada-dada akhbar, di media-media sosial terlalu banyak isu berkaitan dengan penderhakaan rakyat kepada raja. So bila kita mengamalkan kesetiaan kepada raja dan negara ini, secara tidak langsung isu itu dapat dilupuskan. Okey, selain tu apa kepentingan dia? Memupuk kerjasama. Dapat memupuk kerjasama antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, dapat mengelakkan permusuhan kaum. Hal ini kerana apabila semua kaum di dalam satu Malaysia ini mengamalkan kesetiaan kepada raja dan negara tanpa berbelah bagi dan mengira warna kulit, hal ini akan mengelakkan berlakunya permusuhan atau rusuhan kaum yang boleh mengancam kedaulatan negara.
So kamu berikanlah, dapat lagi meningkatkan semangat cinta akan negara, memupuk nilai-nilai patriotisme, memantapkan nilai-nilai murni dan sebagainya. Okey, di dalam soalan kebat ataupun mana-mana soalan kertas 2, awak boleh jawab secara holistik dan analytical macam saya terangkan pada minggu lepas. Bila kamu jawab secara holistik macam saya berikan contoh tadi, mesti ada fakta, huraian dan contoh. Tetapi bila awak jawab secara analytical, awak hanya memberikan fakta-fakta dia. Contohnya macam mengelakkan permusuhan kaum. Okey, memupuk budaya hormat dan patuh kepada raja, meningkatkan semangat cinta akan negara, memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Awak hanya berikan fakta-fakta pun boleh. Tetapi di dalam latihan, sepanjang latihan, cuba amalkan dan terapkan penggunaan fakta, huraian dan contoh FHC, iaitu holistik, sebab budak SBP kan. Okey, terima kasih Afzal. Okey, setakat ni boleh terima? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Boleh cikgu. Sangkut tak? Boleh. Suara saya disangkut-sangkut tak? Setakat ni. Tidak. Okey, kemudian kita pergi kepada bab 1.2, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, macam tadi dia sama sahaja. Ada kerajaan, ada rakyat, ada wilayah pengaruh dan ada undang-undang. Cuma dia tambah kedaulatan dan lambang kebesaran. Okey, kita pergi satu-satu. Macam kerajaan, dia amalkan raja mempunyai pemerintah tertinggi. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita panggil Sultan. Contohnya Sultan Mansur Shah. Okey, Sultan Muzaffar Shah, Sultan lah. Dan di bawahnya ada sistem pembesar 4 lipatan yang terdiri daripada Temenggung, Laksmana, Penghulu Bendahari dan Bendahara. Manakala ini menunjukkan pentadbirannya tersusun sebab bila raja adanya pembesar yang membantu tugas raja. Geraran raja digantikan dengan sultan selepas kedatangan Islam. Okey, macam saya cakap tadi, mula-mula dipanggil raja, Raja Palembang. Raja yang mula-mula membuka Melaka, Raja apa? Parameswara. Parameswara. Tetapi selepas kedatangan Islam, sebab adanya pedagang-pedagang dari luar yang menyebarkan Islam, maka lahirlah kedatangan Islam jadi tukar kepada sultan. Okey, sultan itu dianggap sebagai khalifah lah. Okey, kemudian rakyat. Rakyat tak setia kepada sultan, patuh undang-undang. Rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Macam yang saya cakap, disebabkan adanya orang laut ini, maka lahirlah Undang-Undang Laut Melaka. Kemudian golongan diperintah terdiri daripada rakyat merdeka dan hamba. Sultan menjamin kesejahteraan rakyat, rakyat akui kekuasaan sultan. Okey. Kemudian kedaulatan, lambang kekuasaan tertinggi sultan. Contohnya kedaulatan Melaka diperakui oleh kerajaan luar. Contohnya dinasti diiktiraf oleh dinasti Ming. Kedaulatan ni biasanya dia hantar bunga emas ataupun ufti untuk menunjukkan bahawa dia memperakui kedudukan Melaka. Dan kita juga memperakui kedudukan kerajaan luar dan menghantar juga hadiah. Kedaulatan ini apa maksudnya? Kedaulatan, daulat. Apa maksud dia? Mengakui. Kesetiaan. Patuh. Adalah salah satu kekuasaan tertinggi. Kedaulatan, kekuasaan yang tertinggi. Jadinya kalau pada merujuk kuasa sultan. Merujuk kepada kuasa sultan lah. Kedaulatan tu merujuk kepada kuasa sultan atau raja. Kemudian wilayah pengaruh, kawasan yang diperintah raja diterima dan diperakui oleh rakyat, diperolehi melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Dan penaklukan dan naungan. Manakala undang-undang dibentuk 2, Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Kemudian undang-undang ini mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat serta menjadikan Kesultanan Melayu Melaka kerajaan yang unggul. Macam saya cakap, soalan boleh tanya, apakah akan terjadi kepada negara Malaysia jika tiada undang-undang? Jadi undang-undang ini sangat pentinglah, tujuan dia untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat atau memberikan keamanan dan keharmonian kepada rakyat.
Kemudian lambang kebesaran, identiti kerajaan, keistimewaan Sultan Melaka dan simbol kedaulatan Sultan. Contohnya adanya adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia dan cap mohon. Adat istiadat ni contoh adat istiadat yang dilakukan oleh kerajaan ataupun pada zaman macam kita kan adat istiadat Sultan apa. Apa contoh adat istiadat dia? Kamu tolong beri respon supaya saya tak bercakap dengan dinding. Waktu perkahwinan. Okey, ada perkahwinan lagi. Angkat sumpah. Okey. Berkabung. Okey lagi. Waktu pemangkatan. Apa dia? Kemangkatan. Pertabalan dan sebagainya. Okey, penggunaan warna biasanya warna apa? Warna kuning. Kuning. Nobat apa? Yellow. Nobat alat muzik Alat muzik untuk apa tu? Untuk Sesuatu upacara lah. diraja. Kan dia macam okey, regalia. Regalia. Regalia macam tengkolok tengkolok. Manakala cap mohon yang digunakan oleh keluarga diraja. digunakan oleh raja lah untuk cap-cap. Dia macam juga tetapi dia digunakan oleh golongan raja atau sultan saja untuk memberikan sesuatu pengesahan. Biasanya dia agak timbul sikit lah cap dia. Okey. Boleh nampak slide ke-12? Tak nampak? Nampak cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Wilayah talukan, wilayah naungan dan perolehan wilayah. Ambil masa kot. Boleh nampak? Dah boleh ke? Dah Okey. boleh. Dah boleh nampak je. Wilayah ni ada 3 yang berbeza. Satu taklukan, satu naungan, satu perolehan wilayah. Wilayah naungan apabila dia memberikan ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan. Contohnya dia menerima ketuanan KMM melalui perkahwinan atau persahabatan. Kalau taklukan, dia perolehi daripada peperangan. Contohnya Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. Manakala perolehan wilayah melalui perkahwinan, dia berikan satu kerajaan sebagai hadiah antara perkahwinan. Contoh dia, Kerajaan Majapahit menghadiahkan siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini puteri Majapahit. Okey. Setakat ni faham? Siantan tu apa cikgu? Siantan tu tempat. Oh, kawasan. Kawasan di bawah Kerajaan Majapahit. Siantan ni terletak di mana tu? Agak-agak. Sumatera. Di bahagian Indonesia. Okey. Kalau lagi tepat, saya tengok peta jap. Okey, dia terletak dekat-dekat Majapahit lah. Kalau Majapahit, kawasan dia, sekejap. Di lembah sungai Brastas, Jawa Timur. Okey. Okey, setakat ni faham naungan, taklukan dan wilayah perkahwinan. Bila taklukan, dia menerima wilayah itu daripada peperangan. Bila menang, dia dapat wilayah tu, dia jadi dipanggil taklukan. Kalau naungan, dia terima Kesultanan Melayu Melaka dan dia perolehi dan ada dalam perkahwinan atau persahabatan. Naungan ni macam salah satu benda yang dihadiahkanlah juga. Manakala perolehan melalui perkahwinan, bila dia kahwinkan puteri dia dengan seseorang, dia bagi wilayah yang dia pengaruh kepada orang yang dikahwinkan itu. Okey, setakat ni jelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, soalan kebat. Soalan kebat yang Cikgu, izinkan saya ke tanda cikgu. okey. Saya pun. Okey. Okey. Okey, saya tanya soalan ni lah agak mudah sikit.
Aplikasi Kebat Cakna Minda yang kedua, kegemilangan sesuatu kerajaan bergantung kepada kecekapan sistem pemerintahannya. Bincangkan. Siapa boleh jawab? Volunteer? Siapa boleh jawab? Saya tak nampak ni yang boleh jawab. Siapa boleh jawab? Ya Allah, tak ada seorang pun boleh jawab. Dah tingkatan 4 dah, tak payah nak malu-malu. Guys, siapa yang boleh jawab? Melaka merupakan kerajaan yang Okey, kepala jawapan di mana? kegemilangan sesuatu kerajaan. Okey. Kegemilangan sesuatu kerajaan bergantung kepada kecekapan sistem pemerintahannya. Disebab apa? Kerana Penggubalan undang-undang seperti Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka dapat melancarkan proses perdagangan antara tempatan dengan pedagang luar. Okey, contoh dia jawab secara holistik. Berikan uraian dan contoh. Apa dia? Bukti dia yang menunjukkan bahawa Undang-Undang Laut dan Hukum Kanun Melaka ni ataupun Undang-Undang Laut tu dapat memudahkan urusan. Kenapa apa? Berikan bukti dia. Kenapa awak cakap Undang-Undang Laut Melaka tu memudahkan urusan perdagangan antara pedagang luar dengan tempatan? Kenapa? Kerana dapat mengelakkan masalah seperti cukai yang tidak uniform dan tidak apa? Boleh betul lah, teruskan. masalah cukai yang tidak uniform. Uniform selaras? Selaras. Okey, lagi? Selain itu dapat juga mengelakkan jenayah yang berlaku di dalam pelayaran. Sebagai contoh jenayah mencuri, membunuh dan sebagainya. Kerana undang-undang ini menekankan hukuman yang berat kepada pesalah. Okey, boleh? Ataupun boleh cakap lagi, kecekapan sistem pemerintahan ini penting untuk melancarkan proses sesuatu tindakan. Sebagai contoh, apabila Kesultanan Melayu Melaka mewujudkan pembesar-pembesar 4 lipatan, hal ini memudahkan urusan dari segi perdagangan, urusan cukai, perbendaharaan negara kerana sesuatu tugas itu tidak hanya berpusat kepada raja tetapi dibantu oleh pembesar untuk memudahkan proses pemerintahan. Lagi contoh apa lagi? Selain daripada undang-undang sebab adanya sistem pembesar lipatan, apa lagi nak menunjukkan bahawa kecekapan itu berlaku? Pusat pengumpulan barang dan tempat untuk membaiki kapal dan bekalan. Adanya beberapa pusat membaiki kapal dan juga pusat penyimpanan barang. Hal ini dapat memberikan keselamatan yang kuat kepada pedagang dan hal ini juga dapat menarik minat para pedagang untuk datang ke Tanah Melayu pada ketika itu dan buktinya peningkatan ekonomi. Okey, tahniah kepada siapa? Nama? Saya tak nampak. Siapa yang menjawab ni? Irfan. Okey, Irfan apa? Sukri. Irfan 3B dulu ke? 3 Farasdak. Okey, 3 Farasdak Irfan. Okey. Sekejap saya ada lagi nak admit ni beberapa orang yang baru nak masuk, dah pukul 9.30. Okey, setakat ni boleh faham bab 1.1 dan 1.2? Boleh cikgu. Boleh ke surat 17? Boleh. Nampak cikgu. 17. Sekejap. Muka surat 17, present now.
Window muka surat 17. Okay, nampak? Muka surat 17. Tak ada slide tu. Tak cikgu. Tak ada slide cikgu. Hai. Dengan yang ni tak satu hal. Sekejap. Saya kena tengok pemantauan lah. Sekejap. Okay. Okay. Sekejap. Sekejap. Saya boleh nampak. Tak keluar lagi apa-apa kan? Tak cikgu. Belum cikgu. Sekejap. Makan masa sikit. Jadi. Sekejap. Saya tahu kenapa bila tayang kat korang ni masalah. Semalam saya buat cloud okey. So mungkin ramai kot. Stress pula saya. Tak nampak kan? Tak cikgu. Tak ada je tak keluar. Tak keluar apa-apa kan? Tak ada je tak keluar apa. Tak cikgu. Sekejap. Sekejap ya window. Baru nampak. Betul? Betul je, baru keluar je. Betul. Okey, kalau kamu tengok sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ini terdiri daripada Sultan diikuti oleh Bendahara, Pengulu Bendahari, Temenggung dan Laksmana. Okey, di bawah saya dah buat ni, di bawah Sultan ni adalah Ketua Pemerintahan, Peperangan dan Hubungan Diplomatik serta Agama. Manakala di bawah bendahara tugasnya ialah Ketua Pentadbir, Ketua Angkatan Tentera, Penasihat dan Pemangku Sultan. Manakala Pengulu Bendahari adalah menguruskan perbendaharaan, Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka dan Panglima Angkatan Laut Melaka ialah Laksmana. Okey, saya nak tanya, kalau Shah Bandar apa tugas dia? Jaga pelabuhan. Jaga pelabuhan. Okay. Dia adalah mengutip cukai di pelabuhan. Okay. Dan kalau pembesar lain mengutip cukai di kawasan pegangan. Okay. Kalau kamu nak tahu, keempat-empat pembesar ni dia diberikan satu kawasan pegangan, iaitu satu kawasan pegangan dia adalah tujuan dia adalah kawasan yang dikurniakan oleh Sultan Melaka kepada pembesar empat lipatan. Kawasan mereka kena kawal. Okay. Memang slide ni dia hang ke apa? Ya Allah. Sambil tu awak ikut buku tag lah Geram pula saya. Okey. Kemudian Sultan dan Pembesar berempat itu adalah di bawah pentadbiran pusat, manakala Pembesar ber-8, Pembesar ber-16 dan Pembesar 30 itu di bawah peringkat jajahan. Okey. So peringkat pentadbiran pusat tu dua je, Sultan dan Pembesar peempat. Lain-lain pembesar itu adalah peringkat jajahan. Bila peringkat jajahan ni dia adalah kawasan yang mereka jajah. Dia bukan dikurniakan oleh Sultan atau pembesar. Okey, ada soalan nak tanya? Dia tak berapa nak keluar. Okey. Okey, kamu boleh lihat balik apakah peranan dia nak terperincikan dalam muka surat 9. Okey, seterusnya adalah
keunggulan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, selain daripada di bawah sistem pentadbiran, kita ada undang-undang. Okey, di bawah undang-undang kita ada Hukum Kanun dan Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka ni berapa fasal? 44. 44. Kita membincangkan berkaitan dengan jenayah, kuasa sultan, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Kamu boleh lihat perinciannya di dalam buku teks muka surat 10. Sebagai contoh, bila jenayah, membunuh tanpa pengetahuan raja atau pembesar akan dikenakan hukuman bunuh juga. Manakala peranan sultan dan pembesar menjelaskan tugas sultan dan pembesar berempat, iaitu Laksmana, Temenggong, Penghulu Bendahari dan Bendahara. Kemudian kekeluargaan pernikahan perlu 4 saksi tetapi memadai jika 2 saksi sahaja. Tetapi memadai 2 saksi jika tidak cukup. Manakala ekonomi pula pengharaman riba dan urus niaga, iaitu peniaga perlu akid balir, sioman dan melafazkan niat jual beli. Sebenarnya hukum kanun Melaka ni pun kita amalkan sehingga kini. So boleh dikatakan bahawa Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka ni adalah salah satu undang-undang yang menjadi warisan sehingga kini. Kemudian di bawah Undang-Undang Laut Melaka, kita ada beberapa peranan nahoda, jenayah, pelayaran dan percukaian. Kita boleh lihat muka surat 11 yang mana dia mempunyai 25 pasal. Contohnya peranan nahoda berkuasa penuh ibarat raja dalam pelayaran. Dia yang mengawal kapal. Manakala kalau pelayaran, jelaskan peranan pegawai lain, contohnya malim harus arif tentang ilmu pelayaran, jika lalai akan dibunuh. Manakala pasal 5 berkelakuan jahat dan membunuh di atas kapal akan dikenakan hukuman mati. Selain itu contohnya hukuman mencuri dan sebagainya. Manakala berkaitan dengan percukaian, nahoda tentukan jumlah cukai iaitu 1/10 dari hasil jika penumpang turun awal sebelum sampai janjinya. Ini adalah contoh-contoh hukuman ataupun contoh-contoh perkara atau fasal yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, saya nak tanya kamu soalan kebat. Bandingkan, bezakan atau banding dan bezakan tugas Perdana Menteri pada hari ini dengan tugas Perdana Bendahara pada masa dahulu. Seorang jawab. Ni soalan-soalan kebat Kalau soalan-soalan fakta saya tanya memang dapat jawab lah sebab semua orang ada buku yang nak tanya soalan kebat. Bandingkan. Bila bandingkan mesti ada perbezaannya. Tetapi tugas dia kadang-kadang lebih kurang. Apa perbezaan dan perbandingannya? Hei, seorang jawab tadi dah ada daripada 3F ataupun 4R hari sekarang. Kalau Haitam, saya nak sebut nama dah. Haitam perempuan kan. Aina Syafiqah ada dalam ni tak? Ya, saya cikgu. Okey, jawab. Bandingkan beza tugas Perdana Menteri pada hari ini dengan tugas bendahara. Bandingkan. Tugas Perdana Menteri pada zaman kini, Perdana Menteri lebih kepada dalam pemerintahan dan yang lebih moden. Contohnya apa Perdana Menteri pada zaman kini? Dia buat apa? Urusan tentang apa? Okey, kalau bendahara dulu dia adalah sebagai ketua pentadbir. Tetapi kalau pada masa kini, menteri? Ketua? Menteri? Ketua Kerajaan. Sebab ketua negara yang di-Pertuan Agong. Okey. Kalau sekarang ketua Turus Angkatan Tentera, itu adalah bendahara dulu. Perdana Menteri kini?
Apa tugas? Maknanya dulu bendahara turus angkatan tentera. Macam sekarang Perdana Menteri tak bahagian ketenteraan sebab dia memang dah ada kementerian dia. Jadi apa Menteri Pertahanan. Perkhidmatan awam. Menteri Pertahanan. Yelah, Menteri Pertahanan. yelah itu Menteri Pertahanan. Dia tanya Perdana Menteri. Apakah mentadbir kerajaan. Apa dia? Contohnya dia berkaitan dengan kerajaan. Sebagai contohnya membuat undang-undang yang berasaskan parlimen ke atau melindungi hak rakyat ke. Kalau macam sekarang menyatakan beberapa keputusan tentang vaksin pandemik dan sebagainya. Jadi nampaklah perbezaan antara tugas Perdana Menteri dan juga bendahara. Macam bendahara dulu dia terhad sikit tugas dia, ketua pentadbir dan juga ketua angkatan tentera sahaja. Sebab yang di bawah bidang Laksamana Temenggung dan sebagainya. Tetapi Perdana Menteri kini dia adalah ketua kerajaan. Bila dia ketua kerajaan, apa-apa yang berkaitan dengan kerajaan persekutuan adalah di bawah Perdana Menteri. Keputusan dia. Memegang portfolio 9 kementerian tu. Contohnya macam Perdana Menteri dan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hal Ehwal Pertahanan dan sebagainya tu di bawah Perdana Menteri. Selain itu juga Perdana Menteri dapat diberikan tugas dalam membuat sesuatu keputusan. Sebagai contoh pada masa ini adalah pandemik COVID-19. Dia yang umumkan bila berlakunya PKP dan PKPB dan sebagainya. Faham? Faham. Korang ni. Faham cikgu. Okay. Okay. So, last kali kita tengok peranan pemerintah dan rakyat. Bila peranan pemerintah dan rakyat, awak ingat beberapa poin-poin form penting ni, iaitu konsep wadat, saling kait rakyat dan pembesar, fungsi saling kait, hubungan timbal balik dan wadat. Bila sebut tentang wadat, dia adalah hubungan kait pemerintah dan rakyat, iaitu adanya timbal balas. Bila raja melindungi rakyat, rakyat memberikan taat kesetiaan. Bila raja memerintah sesuatu pentadbiran, rakyat mencuba untuk mengikuti undang-undang yang dijalankan. Okey, contohnya rakyat bernaung di bawah sultan dan pembesar dan hal ini saling berkait antara satu sama lain. Fungsi saling kait ini adalah untuk menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pemerintahan. Andai kata kalau raja je memberikan positif kepada rakyat tetapi rakyat tidak memberikan apa-apa, ia akan menyebabkan berlakunya kecekapan itulah. Sebab raja je beri, rakyat tak beri apa-apa. Iaitu wadat ni kita boleh tengok dalam muka surat 12, wadat yang berlaku antara Sang Sampurba dengan Demang Lebar Daud. Salah satu perjanjian lah yang dilakukan. Perjanjian ni sama je. Okey, contoh, kamu cakap dengan kawan kamu. Okey, hari ni aku tolong kau tolong kau cover untuk flight. Nanti part aku kau tolong pula cover untuk flight. Contoh, tu timbal balas lah. Kena ada saling berkait dan perjanjian. Perjanjian antara golongan pemerintah dengan diperintah. Kalau wadat ni yang ditunjukkan dalam muka surat 12 ni, golongan diperintah dia Lebar Lemang Daud lah. Pemerintah dia Sang Sampurba lah. Okey, faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Pak, saya tak nampak tau reaction kamu jelas ke tak? Okey, link kedua ni boleh dengar? Okey. Peranan pemerintah dan rakyat. Okey, macam saya cakap tadi, golongan yang pemerintah dia adalah sultan dan pembesar, manakala golongan diperintah dia adalah rakyat hamba. Okey.
Kamu boleh tengok sultan pembesar, kerabat raja dan ulama. Peranan sultan menjaga keselamatan rakyat negeri, wujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran dan kestabilan kerajaan serta memperkenalkan undang-undang. Manakala peranan pembesar memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan, menjadi perantara sultan dengan rakyat, mengutip hasil melalui sistem serah dan juga membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Manakala rakyat sebagai seorang peniaga, petani, tukang dan nelayan, hamba terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Manakala peranan rakyat setia kepada pemerintah, patuh arahan pemerintah, tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah, menjadi tentera, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, pengayuh atau pendayung kapal dan menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan. So sebagai konklusinya, bila pemerintah ni dia tanggungjawab dia adalah untuk memberikan keamanan dan kestabilan kepada rakyat dan juga mengutip hasil-hasil cukai melalui sistem serah dan kerah oleh pembesar. Manakala golongan yang diperintah ni dia kena ikuti apa-apa saja arahan raja, tidak boleh menderhaka dan menghadiri beberapa majlis umum yang diadakan seperti gotong royong, pengayuh dan pendayung kapal dan memberikan tenaga melalui sistem kerah iaitu membina istana atau jalan. Okey, setakat ni faham? Faham cikgu. Cikgu. Nama lain 4 batak ni, ada tak Ahmad Zakwan bin Khalidi? Zakwan. Ya cikgu. Okey. Apa yang telah kita bincangkan daripada bab 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4? Apa dia yang kita dah bincangkan? Ulang balik. Tentang warisan negara bangsa. Okey. Apakah ciri-ciri warisan negara bangsa sebelum kedatangan Barat? Berikan 4. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh dengan rakyat. Okey, raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Okey, terima kasih. Seterusnya Afiq Dennis bin Darul Hisham. Ada tak? Ya cikgu. Okey, berikan, dah dengar dah selak-selakkan buku tu. Okey, berikan ciri-ciri negara bangsa semasa Kesultanan Melayu Melaka. 4 yang kamu cakap tadi dan tambah lagi 2, apa dia? Undang-undang dan lambang kebesaran. Undang-undang memang ada, lambang kebesaran ya, lagi satu sepatutnya. Wilayah pengaruh. Memang ada. Wilayah pengaruh, undang-undang, raja dan rakyat atau pemerintah dan rakyat memang ada. Salah satu dia Kedaulatan cikgu, kedaulatan. kedaulatan. Apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan Muhammad Yusof bin Muhammad Sani? Ada tak ada tu? Yusof ada tak Yusof? Ucap ada tak? Okey, cikgu. Muhammad Sani. Ucup ada? Ada. Apa maksud kedaulatan? Kedaulatan ni, ni pendapat saya cikgu, dia macam melambangkan kuasa. Kuasa siapa? Kuasa siapa? Kedaulatan ni ada kat seorang je. Orang lain tak boleh dapat. Kuasa raja atau sultan. Okey, raja atau sultan. Okey, Muhammad Zarin bin Suhaimi. Saya ada Apa cikgu ada. lambang-lambang kebesaran raja? Lambang-lambang kebesaran dia. Zarin. Ya saya cikgu. Apa? Contoh dia selain ada istiadat. Buat benda lain lah ni. Nobat cikgu. Lagi? Cap moho. Lagi? Regalia. Warna. Lagi? Okey.
Dah, Okey, dah bagi. seterusnya Zahirul Hakimi. Zahirul Hakimi bin Fazli Rizman. Tak ada. Tak ada. Muhammad Syahidan bin Syahrim. Saya cikgu. Okey, Muhammad Syahidan. Apakah maksud wilayah taklukan? Wilayah taklukan wilayah diperolehi daripada peperangan. Apa contoh peperangan? Contoh negeri yang terima tu. Pahang, Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Bukan Indragiri dan Kampar. Okey, Aisar bin Muhammad Sahril. Tak ada. Ada Aisar. Macam mau bangun tidur. Apa maksud wilayah naungan? Wilayah naungan. Tadi wilayah taklukan melalui peperangan. Kalau naungan ni dia memberikan ketuanan kepada Kesultanan Melayu Melaka melalui perkahwinan atau persahabatan. Contoh yang berlaku di Linggah, Patani dan Kedah. Manakala perolehan wilayah melalui perkahwinan Muhammad Nabil Nasaruddin. Cikgu. Contoh dia apa? Contoh perolehan melalui perkahwinan. Ya Allah, buka. Majapahit. Tutup pintu, buka pintu. Apa dia? Kerajaan Majapahit memberikan Siantan kepada siapa? Sultan Mansur Shah. Sebab dia berkahwin dengan Puteri Majapahit. La ilaha illallah Rasulullah. Okey, Nur Fizana binti Sahrul Azam. Ya, saya cikgu. Contoh sistem pembesar 4 lipatan. Siapa di bawahnya? Faizana. Siapa tu? Pembesar 4 lipatan tu siapa? Astaga. Ya Allah, pembesar 4 lipatan daripada tingkatan 2 lagi awak sebut. Bendahara. Bendahara, Temenggong, Laksmana dan Pengulu Bendahara. Okey, Amira Syafiqah. Ada? Ya, saya cikgu. Okey, Amira Syafiqah. Apakah tugas bendahara? Baru tadi saya sebut. Biasa bendahara dengan Perdana Menteri. Apa tugas bendahara? Menjaga angkatan tentera. Angkatan tentera. Mengurus angkatan tentera. Okey, lagi satu. Ketua Kurus Angkatan Tentera. Lagi satu. Ketua Pentadbiran. Nur Kristina Batrisya. Buka kamera Kristina tak ada cikgu. Okey, tak ada. Siti Mariam. Binti Muhammad Yusuf. Saya cikgu. Okey. Apakah peranan Laksmana, Temenggong dan Pengulu Bendahari? Ulang soalan dari cikgu. Apakah peranan Temenggong, Laksmana dan Pengulu Bendahari? Siap. Aduh. Aisyah
Sabila? Link kedua. Alif Daniel, link kedua. Apakah tugas Temenggung, Laksmana dan Penghulu Bendahari? Ha. Ha? Ha, ya. Sebut satu je tugas setiap satu tu. Penghulu Bendahari, Laksmana dan Temenggung. Ya. Laksa mana? Ha. Jaga keselamatan apa? Cikgu nak jawab cikgu. Pula dah. Weh, ayat moden tu. Laksa mana? Angkatan Laut Melaka. Weh, Laksmana. Okey, tadi saya dengar suara dia nak cuba. Siapa? Saya cikgu. Temenggung dan juga Penghulu Bendahari. Apa tugas Temenggung? Temenggung untuk menjaga keselamatan kota. Kota Melaka kan? Melaka. Okey, manakala tu? Penghulu Penghulu Bendahari. Bendahari mengurus pembendaharaan secara teratur. Okey. Syah Bandar? Syah Bandar untuk menjaga apa nama dia? Cukai. Putih cukai. Okey. Kalau kamu tengok setiap ni ada pentadbiran pusat dan pentadbiran jajahan, betul? Okey, pusat siapa yang pentadbiran pusat? Sultan. Sultan dan sistem Pembesar berempat. 16 dan sebagainya dia adalah di bawah jajahan saja. So yang paling utama adalah Sultan dan juga Perdana Besar. Okey, itu adalah keunggulan dari segi sistem pentadbiran. Keunggulan dari segi sistem undang-undang, apa undang-undang yang diperkenalkan, Sofiana? Dua undang-undang yang diperkenalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sofiana? Apa Sofiana ni? Sofiana hilang. Cikgu saya nak cuba. Okey, betul. Siti Mami tadi nak cuba ke? Siapa yang nak cuba tadi? Saya. Aisyah Farhan. Di bawah hukum kanda Melaka ada beberapa pasal, 44 pasal. Apa 4 pasal utama tu? Jenayah, Peranan Sultan, dan pembesar, perkahwinan dan ekonomi. Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya saya nak tanya Arik. Arik ada dalam ni kan? Arik, gambar kucing ni. Okey, di bawah pentadbiran, di bawah hukum kanda Melaka tadi kawan awak dah sebut, kalau undang-undang Melaka ada 25 perkara. Apa perkara-perkara yang diutamakan di dalam teks tu? Ada 4. Apa dia? Selain daripada nahoda, peranan nahoda. Guys, baru saya tanya, baru saya ajar tak ada apa, tak fokus lagi. Peranan nahoda, pelayanan. Lagi? Ada sistem cukai. So itu adalah keunggulan sistem pemerintahan dan pentadbiran. Pemerintahan kita boleh lihat adanya pentadbiran pembesar 4 lipatan, sultan dan setiap tu mempunyai peranan dia dan ada kawasan pegangan dia. Manakala undang-undang ada 2 undang-undang yang diperkenalkan, hukum kanda Melaka dan undang-undang Laut Melaka, itu adalah keunggulan pentadbiran. Okey? Baiklah, so seterusnya bab yang akhir sekali kita belajar tentang peranan rakyat dan pembesar. Okey, baiklah saya nak tanya orang lain, Amin Fakri. Apakah peranan Sultan?
Menjaga keselamatan rakyat. Okey, mewujudkan perpaduan rakyat. Seterusnya, link ke pertama ni. Ajim Rozhaizat. Tak Ajim Rozhaizat. Ya, Ibu. Okey, apakah peranan pembesar? Menjaga keamanan dan kebajikan rakyat. Okey, selain itu, tugas dia adalah mengutip hasil cukai. Contoh yang mengutip hasil cukai dia adalah Syah Bandar. Dan juga penghulu bendahari lah, menguruskan perbendaharaan negara. Okey, lagi Afzan. Ya, saya. Apakah peranan rakyat? Rakyat taat kepada pemerintah. Lagi? Lagi menghadiri majlis umum. Macam gotong royong. Gotong royong. Okey, kemudian melakukan sesuatu amalan ataupun tenaga kerja melalui sistem kerah. Apa contoh sistem kerah tu? Dia buat apa? Membina istana atau jalan. Okey, jalan. Okey, baiklah. Itu adalah 4 subtopik yang awak belajar hari ini. Saya harap awak dapat faham apa yang cuba saya sampaikan, iaitu warisan negara bangsa adalah warisan khazanah negara yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau soalan tanya, kenapa kita perlu menjaga warisan khazanah negara? Atirah. Cikgu boleh ulang soalan tak? Kenapa, kenapa atau huraikan apakah kepentingan menjaga warisan negara bangsa ataupun khazanah negara ni? Apa kepentingan dia? Untuk mengekalkan asas negara bangsa dan menjamin kesejahteraan dan keharmonian pada negara. Lagi? Orang lain lah. Lagi Firzan. Satu Hifzan, satu Firzan lah. Firzan. Firzan hilang. Firzan. Cikgu. Apa lagi kenapa kita perlu mengekalkan warisan negara bangsa atau khazanah negara ni? Sebab benda tu penting. Yelah, penting kenapa? Sebab dia apa? Tak cakap Kalau keluar soalan naik cuti ni ada yang tak dapat jawab soalan-soalan kebat macam ni, memang kena lah. Ada exam Awak jangan ingat kelawak ni kekal. Kenapa? Untuk menjadi panduan kepada masyarakat untuk diamalkan pada masa kini. Selain daripada itu, boleh dijadikan sebagai panduan dan boleh dinikmati oleh generasi akan datang. Takkanlah tu pun tak tahu. Jawapan-jawapan yang boleh diulang untuk menjamin kestabilan politik dan menjamin kemakmuran ekonomi. Itu semua saya bagi jawapan berbentuk analytical. Belum holistik lagi, ada fakta huraian dan contoh. Okey, seterusnya saya nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan wadat? Siapa boleh jawab? Tak nak sebut nama. Perjanjian. Perjanjian yang mementingkan apa? Ali Arida. Wadat adalah perjanjian yang mementingkan antara dua pihak tu kena ada hak masing-masing. Contoh kalau macam seseorang ni menjamin keselamatan dan contohlah rakyat pula kena bagi taat setia kepada raja. Ataupun kita panggil dalam erti kata yang lain, timbal balas atau saling berkait pembesar dengan rakyat. Contohnya raja memberikan naungan dan perlindungan kepada rakyat, rakyat perlu memberikan taat setia kepada raja. Itu yang dipanggil wadat. Contoh wadat yang terkandung dalam buku teks, buku surat 12 tu antara siapa dan siapa? Sang Sapurba dengan Lebar Tahun. Rafi, Pak Izzat Ismail. Semua hilang bila tanya Iaitu Sang Sapurba dan juga Demang Lebar Daun. Okey.
Iaitu lemah lebar daun ni adalah diperintah, golongan pemerintah dia Sangsa Purba. Okey, baiklah, saya nak tayangkan soalan objektif yang kita boleh jawab secara bersama. Nampak tak? Sekejap Nampak kot. Okey. Kau nampak tak? Nampak. Boleh cikgu. Nampak cikgu. Antara berikut, kita nak jawab sama-sama. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Raja dan rakyat. A 1 dan 2. Raja dan rakyat. Apakah undang-undang yang diamalkan oleh Majapahit? D. Hukum kanan Majapahit. Hukum kanun Majapahit. Putara Manawa lah. Okey. Rakyat kanan Melaka terdiri daripada? C. Terdiri daripada? Orang Melayu, orang laut. Orang Melayu dan orang laut. 2 dan 3. Yang mewariskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. C. Kerajaan Riau. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kemudahan sistem kewangan yang sistematik untuk urusan perdagangan. Apakah tanggung Cukai. menerajui sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Siapakah yang membantu Sultan? Pembesar Berempat. Pendayung Kampal, apakah nilai yang ditonjolkan? Kesetiaan. Kan kadar cukai. Kesetiaan. Soalan 8. Nakoda. Okey, sinaraikan dua kerajaan alam yang masyhur pada ketika itu. ketika itu. Funan. Lagi? Majapahit. Sriwijaya. Kerajaan alam Melayu. Kenapa? Apa masuk wilayah pengaruh tu? Wilayah yang ditadbir. Wilayah pemerintahan raja. Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang Raja. Sultan. Raja atau Sultan. dua ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Raja Rakyat. Dan wilayah pengaruh. Raja rakyat. Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang digubah dan dilaksanakan oleh kerajaan alam Melayu? Jawapan Kebat. Seorang jawab. Untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian. Jamin keselamatan negara dan keharmonian negara. Selain daripada itu, Kurang jenayah. Mengurangkan jenayah. Kurang jenayah. Utamanya perusahaan kaum. Lagi? Menstabilkan ekonomi. Mewujudkan sistem pemerintahan yang cekap. Melicikkan pentadbiran. Okey, melicikkan pentadbiran. Tadi ada orang soal jenayah kan? Jenayah lagi memudahkan urusan ekonomi dan sebagainya. Pentinglah ada undang-undang. Mengelakkan berlakunya kekacairan, mengelakkan berlakunya permusuhan, memupuk taat setia rakyat selain kepada raja, malah Sistem pemerintahan yang cekap. dan sebagainya. Ya. Okey, siapakah pembesar yang berperanan dalam melaksanakan hukum kanun Melaka? Pembesar dalam melaksanakan. Bendahara. Bendahara, Temenggong, Penghulu Bendahari dan Yang 4. sebab dia memang peranan sultan dan pembesar. Jelaskan tugas pembesar yang dimasukkan di A. Kalau kamu sebut bendahara tadi siapa? Apa tugas dia? Bendahara. Tentera. Pentadbiran. Pentadbiran. Itu pentadbir. Pentadbir dan ketua terus angkatan tentera. Ya, dua. Ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. Tentang undang-undang jenayah yang terdapat dalam hukum kanun Melaka.
Siapa yang membunuh tanpa pengetahuan raja Sebab akan dibunuh. Yang Yang dibunuh. membunuh tanpa pengetahuan raja akan dijatuhkan hukuman bunuh. Iaitu setiap Hukuman mati kepada orang yang okey, membunuh. setiap perbuatan jenayah itu akan mendapat hukuman yang setimpal. Okey, itulah konklusinya. Pelaksanaan hukum kanun Melaka menjamin kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Buktikan. Seorang jawab. Klik. Iqbal Rosli. Ikhwan Rosli. Ya, cikgu. Pelaksanaan hukum kanun Melaka menjamin kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa? Yelah, memanglah. Kerana bila ada undang-undang ni, jenayah akan kurang. Jadi, orang akan takut untuk buat kesalahan. Okey, kerana jenayah akan kurang kerana hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatan jenayah, hal ini akan memberikan kesan kepada pengurangan jenayah. Okey, selain daripada itu, Cikgu. boleh jawab siapa tu? Saya Aina. Aina. Pelaksanaan hukum kanun Melaka menjamin kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka kerana dalam bahagian ekonomi, perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan lebih mudah. Kerana adanya undang-undang yang boleh diikuti oleh masyarakat. Okey, betul. Selain daripada itu, adanya beberapa fasal lagi yang berkaitan dengan peranan sultan dan pembesar. Sebagai contoh, setiap peranan pembesar itu diterangkan dan ditegaskan dalam hukum kanun Melaka. Jadi, pembesar itu dapat melicinkan pentadbiran, seterusnya dapat memberikan perlindungan kepada kawasan pegangan mereka lah secara tidak langsung dan sebagainya. Okey, setakat ni boleh faham apa bab 1 itu? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Okey, sekarang pada pukul 10.14 pagi. Okey, link 2 boleh dengar suara saya? Ada lagi yang masuk. Ida Adiba. Okey. Okey, maka berakhirlah bab 1 kita pada hari ini. Okey, selepas ini macam biasa saya akan berikan link kehadiran dan juga latihan objektif saja dalam Google Form dan isi mengikut kelas. Okey, di dalam Google Form kehadiran nanti ada guru subjek tu, saya dah terangkan siapa 4H, 4B yang mengajar subjek. Kamu kena ambil dulu kelas awak mengikut nama terkini. Sebab nanti selepas awak nak cuti ada peperiksaan, itu baru akan berlaku rombakan lah. Kecuali kalau ada yang dah tukar memang dah boleh masuk. Contohnya 4R masuk 4Z itu dah confirm ke? Dah confirm lah. Dah. Kalau macam tu bererti 4Z kelas saya ni ada berapa orang ni? 29. Tak ada 4Z keluar. 29. Ada 4Z keluar ke? Amal Baker KT. Tiada. Cikgu Fatimah Zulaikha. Cikgu tanya tu, jawab lah. Fatimah Zulaikha tu siapa? Kena pergi kelas mana? Dia dari Zaid pindah Mukofa. Okey. 4M. Okey, jadinya kat sini dah 27. 27 campur 3 sepatutnya 30, tapi tadi kamu cakap 29. So siapa yang lagi keluar daripada Z ni? Guys, I'm talking to you. Azek. Bika Tak jawab tahu. KT je. Ashraf. Okey, nanti mungkin sebab ni masalah lain ke apa, nanti boleh inform pada saya lah 4Z tu. So kalau ikut nama 4Z yang terkini, saya dapat 28 orang. Tolak Fatimah Zulaikha akan ada 27. Lepas tu kemudian tambahan 3 orang iaitu Irfan Azman dan juga Qais 29. Betul lah? Tambah 2 orang. Betul. Qais kan? Okey. Okey, so 29 orang lah. So yang lain tu awak boleh isi. Baguslah KT. Okey. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi saya nak seorang buat pengukuhan apa yang kita belajar pada hari ini. Volunteer. Sekurang-kurangnya awak dapat ilmu yang saya awak sampaikan, awak dapat pahala lagi. Siapa? Volunteer.
Boleh terdiri daripada link 1 atau link 2. Arafi, ya Arafi. Pengukuhan yang kita dapat pada pelajaran hari ini mengenai ciri-ciri negara bangsa. Contohnya raja, undang-undang, Bangsa. wilayah pengaruh dan rakyat. Kita juga dapat memahami tugas-tugas bagi setiap ciri-ciri. Contohnya raja memerintah negara, menjadi ketua negara yang mempunyai kuasa terhadap rakyat-rakyatnya. Dan rakyat perlulah taat setia kepada raja untuk untuk kedaulatan negara. Untuk meningkatkan kedaulatan negara atau kedaulatan raja itulah. Okey, itu adalah ciri-ciri negara bangsa. Selain daripada itu kita belajar tentang apa lagi orang lain? Terima kasih Rafi. Orang lain? Saya cuba juga. Okay, cuba Arida. Jadi dalam bab 1 kita ada belajar 4 perkara, iaitu pertama ciri-ciri kerajaan sebelum datangnya kuasa barat. Lepas tu kita belajar pasal ciri-ciri negara, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita ada belajar pasal sistem pentadbiran dan undang-undang Melayu Melaka, iaitu Sultan dan 4 pembesar lipatan. Jadi kita tahu bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Kemudiannya kita ada belajar pasal undang-undang Melaka, iaitu ada 2, Hukum Kanun Melaka dan lagi 1, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, terima kasih Arida. Perempuan 2 orang lagi. Volunteer perempuan, jangan memalukan kaum Hawa. Punyalah ramai perempuan dalam list 1, 2 ni. Tak ada seorang pun ke volunteer? Saya Cikgu. Silakan Ainul. Hari ini kita dapat belajar tentang sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, tentang dia punya tugasan-tugasan. Kita juga dapat belajar tentang betapa rakyat dahulu sangat mementingkan kesetiaan kepada raja. Dan apa tu? Banyak belajar. Selain daripada ciri-ciri negara bangsa dan ketaatan rakyat kepada pemerintah, ada lagi kita belajar lain? Kita belajar tentang peranan pemerintah dan rakyat. Okey, di mana Sultan menaungi dan menjaga keselamatan, manakala rakyat menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Okey, terima kasih Ainul. Dan yang terakhir, boleh bagikan pengukuhan untuk pembelajaran hari ini. Perempuan. Putri. Putri. Siapa yang rasa diri dia putri boleh cuba jawab. Link 2 pun boleh, tak ada masalah. Link 2 walaupun kamu tak dengar kawan-kamu cakap apa. Link 2. Link 1. Astaghfirullah. Cikgu. Okey, Akila. Okey, Alhamdulillah. Akila, silakan. Okey, kat sini untuk yang saya dapat simpulkan daripada semua simpulan tadi, kita telah dapat mengetahui tentang warisan negara bangsa dan kita pun telah dapat kepentingan dia, iaitu kita kenalah sentiasa taat setia kepada pemerintah dan dan semestinya 1.1. Ada Syahir Izan baru masuk. Okey. Akila. Okey. Ya. Mentaati perintah raja. Selain itu kita akan belajar berkaitan dengan undang-undang Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Itu adalah keunggulan sistem pentadbiran, manakala keunggulan sistem pemerintahan ialah sistem pembesar 4 lipatan, diikuti oleh peranan golongan diperintah dan diperintah, dan akhir sekali ciri-ciri negara bangsa sebelum dan semasa Kesultanan Melayu Melaka. Boleh? Boleh cikgu. Okey, yang terakhir saya nak link Farah Izzati. Daripada tadi dia buka mic. Mesti ada nak cakap tu. Farah Izzati.
Ya, betul. Saya nampak. So, nyatakan pengukuhan untuk hari ini. Dalam tentang hukum kandung Melaka dan undang-undang anak Melaka. Okey, lagi. Wadat. Okey. Okey dah. Okey, terima kasih. Last sekali saya nak panggil Fatin Umairah. Dulu kelas 3M. Ada tak? Fatin Umairah? Tak ada. Fatin Umairah? Tak ada. Alia Khadijah? Alia Khadijah tak ada? Ya, cikgu. Okey, Alia Khadijah. Last sekali. The last person. Today. Apa yang saya dapat hari ni, kat sini nampak yang orang dulu dia taat dekat dia punya pentingkan ketaatan dia kepada pemerintah. Lagi? Lagi, lepas tu ada pentingnya undang-undang untuk mengukuhkan negara. Okey, betul. Fatin Umairah dah buka mic. Gambar macam Rapunzel ni di pin. Rapunzel ke apa? Fatin Umairah? Ya, cikgu. Silakan. Fatin Umairah ni kelas mana? Aitan ke? Cepat-cepat Fatin Umairah Muhammad Tahir. Oh, tak dengar. Okey, Fatin Umairah. Okey, boleh nanti boleh PM saya ke? Ataupun boleh tulis kat mesej sekarang. Mungkin ada masalah lain-lain lah. Okey, terima kasih kepada kelas 4H, 4B, 4 Zakali, 4 Mukafak dan 4 Razi yang berjaya menghadiri kelas hari ini. Saya doakan yang terbaik buat anda. Semoga ada ganjaran yang terbesar buat kamu yang menghadiri kelas ini dan memberikan fokus yang sebaiknya. Okey, jadi selepas ini saya akan bagi link kehadiran dan link Google Form mengikut kelas. Sila jawab. Itu macam ibarat macam latihan pengukuhan lah. Okey, kalau anda kata PKP ini dilanjutkan, saya akan berikan tajuk kerja khusus untuk kelas Zakali saja. Nanti saya akan bincangkan untuk kelas-kelas lain. Okey, setakat itu ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Sebelum mengakhiri kelas kita ni, sila buka kamera dan Adam Faiz ketuai bacaan surah Al-As. Adam Faiz. Okey, baca doa. Adam Faiz. Saya cikgu. Buka kamera. Semua orang buka kamera. Nak tengok ni. Dah lama saya tak tengok ni anak-anak tingkatan 4. Lawa rambut Nazan. Okey, silakan Adam Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih kelas. Kita berjumpa pada Hidup apa kurangnya? Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Kat kamera lah. Sebelum nak left tu. Nur Atika, buka kamera. Nasraya saya nampak. Dania Arisha. Terima kasih, cikgu. Sama. Akila tak buka kamera. Ilma. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.
Bye-bye cikgu. Bye. Terima Atika. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu, Terima saya kasih nak cikgu. tanya. Ya Atika, apa dia? Boleh Ah, tanya. Guru apa tadi? Guru sejarah tu letak yang cikgu dah cakap ke atau yang cikgu, nama cikgu? Letak yang saya cakap tadi. 4H, 4B, 4N Cikgu Norma, 4Z saya, 4R Cikgu Misnah. Letak yang tu. Buat masa ni letak yang tu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, lain-lain ada nak tanya lagi silakan. Hakim tak buka kamera, Syafiq Aiman, Yusof, Amira Hana, Alia, Khadijah yang tertinggi ni tak buka kamera. Hai cikgu. Okey. Okay, terima kasih semua berjumpa pada kelas hadapan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Rar. LOL. Woi. Confirmnya 98% tadi tak dapat tangkap. Confirm. Tahu-tahu dah habis kan. Astaga.